Kita baca jilid yang ketiga. Sirah, Fiqh Harakah dari Sirah Nabawiyah. Muka surat 1. Selepas mukaddimah tak baca. Bab 1, gerakan sebelum peperangan Mu'tah. Mu'tah ialah perang yang berlaku di Jordan. Nama tempat Mu'tah. Kita akan baca kisahnya. Sebelum Mu'tah berlaku peristiwa-peristiwa. Yang pertama, pembukaan Farak. Pembukaan kota Khaybar memberi kesan yang besar kepada penduduk di sekitarnya, khususnya di kalangan bangsa Yahudi dan kabilah-kabilah Badawi di sekitar semenanjung Arab. Mereka menyadari bahawa kekuatan negara Islam yang baru lahir itu tidak boleh diperkecilkan sama sekali. Bila Yahudi kalah di Khaybar, kota yang teguh, bahawa mereka sedar Islam yang ada kekuatan. Ketika Rasulullah SAW tiba di Khaybar, baginda SAW telah mengarahkan Muhaisah bin Mas'ud menghubungi kaum Yahudi di daerah Farak. Farak ini satu daerah, bagi tujuan mendakwahkan mereka supaya menganut Islam. Malangnya mereka sengaja berlengah untuk menentukan sikap. Sengaja buat lengah-lengah. Apabila Khaybar sudah ditawan oleh badan tentera Islam, mereka mula berada dalam ketakutan. Bila Khaybar jatuh, mereka takut. Ekoran dari itu, mereka telah menghantar rombongan berjumpa Rasulullah SAW untuk tujuan perdamaian. Rasulullah SAW bersetuju menerima perdamaian dengan syarat pihak Yahudi tadi menyerah separuh hasil perang, seperti mana syarat yang ditetapkan kepada penduduk Khaybar sebelum itu. Rasulullah menerima perdamaian kerana Quran mengatakan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya musuh-musuh itu cenderung kepada perdamaian, hendaklah berdamai dan bertawakal kepada Allah. Kerana dalam konsep hubungan antara bangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Bila orang ajak damai, kita terima perdamaian. Kenapa? Matlamat kita nak mengislamkan orang sebanyak-banyaknya, ataupun dia tunduk di bawah kerajaan Islam, melihat keadilan Islam itu. Itu tujuannya. Nanti mereka tipu. Allah Ta'ala sebut lagi lepas ayat itu. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah. Jika sekiranya mereka itu hendak menipu kamu, cukup Allah menolong kamu. Allah berjaminan. Orang tak boleh tipu kita. Dia tipu pun akan membelit leher mereka sendiri. Allah Ta'ala selamatkan Islam ini. Oleh kerana itu, bila orang-orang Yahudi pada ajak berdamai, Nabi terima perdamaian dengan syarat-syarat yang dimeteraikan. Di antaranya ialah membayar hasil, membayar cukai, ataupun mengambil sebahagian harta mereka. Dasar ini telah pun digariskan di dalam hukum-hukum, ke atas harta faid, seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. Firman Allah Ta'ala, harta faid ialah harta yang diambil tidak dengan perang. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hasyr, ma afa Allahu ala rasulihi min ahli al-qura falillahi walil rasul walidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Ayat 7 surah Al-Hasyr.
Maksudnya, dan apa-apa yang Allah kurniakan kepada Rasulnya daripada harta penduduk negeri yang berlaku tanpa peperangan, maka bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kaum keluarga Rasulullah SAW, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang musafir yang perlu dibantu, supaya harta itu tidaklah berkisar kepada orang-orang kaya di kalangan kamu sahaja. Ini arahan Allah. Demikianlah keadilan ilahi yang maha agung dalam mengurniakan hak memiliki harta kepada Rasulullah SAW untuk keperluan sifat kemanusiaan yang ada pada diri baginda. Sungguh pun baginda dilantik menjadi Rasul Allah, namun baginda tetap dituntut menunaikan kewajipan terhadap keluarga dan masyarakat. Harta adalah merupakan keperluan hidup untuk menunaikan kewajipan yang ditetapkan oleh Allah. Ia bukanlah matlamat hidup. Keperluan baginda SAW kepada harta tidak sama sekali membatalkan sifat kerasulan, juga zuhud yang ada pada diri baginda. Apa yang perlu dipahami bahawa tiada siapa yang lebih tinggi kezuhudannya daripada Rasulullah SAW. Sebenarnya ramai yang tersalah faham dalam menghurai dan memahami perkara ini. Mereka menafsirkan zuhud seolah-olah memaksa manusia menjadi malaikat. Terdapat juga di kalangan sahabat radhiyallahu anhum yang berpahaman demikian, di mana ada di kalangan mereka yang mahu berpuasa selama-lamanya, bersolat sepanjang malam sehingga tidak ada masa untuk tidur, tidak mahu makan makanan yang lazat, tidak mahu berkahwin atau mendekati isteri, dan lain-lain lagi dari perkara-perkara yang dihalalkan. Allah berfirman, "Qul man harrama zinatahu allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah kadzalika nufassilu al ayati liqaumin ya'lamun qul innama harrama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma tawal ithma wal baghy bighairi al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Surah Al-A'raf ayat 32-33. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad SAW, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan demikian juga benda-benda yang baik lagi halal dari rezeki yang dikurniakannya? Katakanlah, semuanya itu adalah nikmat-nikmat untuk orang-orang yang beriman dan juga yang tidak beriman. Dalam kehidupan dunia, nikmat-nikmat itu pula hanya tertentu bagi orang-orang yang beriman sahaja pada hari kiamat. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi orang-orang yang mahu mengetahui. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, sama ada yang nyata atau tersembunyi, dan perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh dengan tidak ada alasan yang benar, dan diharamkannya kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dengan tidak menurunkan sebarang bukti yang membenarkannya, dan diharamkannya kamu memperkatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Yang bercakap perkara Islam kalau kita tak tahu sungguh-sungguh, menunjukkan bahawa Nabi ada peruntukan negara bagi Nabi dan bagi keluarga Nabi. Zaman sekarang disebut gaji dan allowance. Orang Nabi, dia dilantik oleh Allah Ta'ala, dia seorang manusia berhajat pada makanan, pakaian, minuman dan tempat tinggal. Ada keluarga, maka Allah memberi satu peruntukan besar pada Nabi SAW. Daripada harta faid ini, sehingga sebahagian daripada diberi pada Allah dan Rasul dan keluarga Nabi. Diberi khusus kerana keluarga Nabi diharamkan menerima zakat. Ahli bait tak boleh terima zakat. Maka Allah beri peruntukan daripada harta faid.
Bila Islam memerintah, negara yang besar sudah tentulah harta terlalu banyak. Maka Nabi dapat harta yang banyak. Tetapi Nabi tak lalai dengan harta. Dengan makna zuhud ni bukan makna tak ada harta. Adalah salah mereka yang menganggap zuhud ni tak ada harta. Minta sedekah. Malah kerja. Ini bukan ajaran Islam. Zuhud ialah sifat yang diajar ilmu tasawuf yang membersihkan hati manusia. Ilmu tasawuf ilmu jaga hati, bukan jaga jasad. Jaga jasad ada ilmu lain pula, ilmu fiqh. Jaga akidah, jaga iman, ilmu akidah. Ini semua ilmu Islam. Disebut malaikat Jibril dengan iman, Islam dan ihsan. Ini 3 perkara dalam Islam yang mesti kita faham. Jangan ambil satu saja. Ada orang menafsirkan zuhud secara salah. Zuhud ni makna pakai yang buruk. Jalan tunduk je. Pernah disebut dalam satu cerita zaman Saidina Umar, ada seorang yang tunduk warak pada Saidina Umar. Jalan tunduk Saidina Umar, piak belakang dia. Katok belakang. Irfa' ra'sak. Angkat kepalamu. Saidina Umar kata ni. Islam tak ajak macam ni. Islam tak ajak lemah-lemah begini. Yang katok Saidina Umar. Jangan. Ini kena faham. Makna zuhud, makna tasawuf itu apa dia? Tasawuf ni ilmu yang jaga hati. Jaga tubuh jasad ni lain. Tak salah kita pakai pakaian molek, tak salah kita ada kereta, tak salah. Tak jadi salah. Yang salahnya kita mengabdikan pada harta itu dengan hati kita. Lupa pada akhirat. Ini salah. Nabi diberi peruntukan yang banyak oleh Allah, disebut dalam Quran. Dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Nabi dan keluarga Nabi mendapat peruntukan yang besar. Oleh kerana itulah bila Nabi sudah wafat, Nabi tak ada pesaka. Zaman Abu Bakar, peruntukan masih ada pada keluarga Nabi. Zaman Saidina Umar, bila Islam sudah melebar luas, banyak harta-harta, Saidina Umar memberi peruntukan pada isteri-isteri Nabi dan anak-anak Nabi dengan jumlah yang besar. Namun mereka tak lupa pada masyarakat. Mereka tak ada masyarakat. Tolong orang. Di sana ada bahagian anak yatim. Orang yang tak ada keluarga untuk jaga dia. Penjaga dia meninggal dunia. Orang miskin, pendapatan tak cukup. Orang yang putus belanja dalam perjalanan. Zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman gunakan bahagian Ibn Sabil, sama ada zakat ataupun faid ini, untuk membuat persinggahan tempat orang musafir. Bukan sahaja masjid, tempat tumbangan orang musafir. Kemudian tempat kemudahan makan minum dia. Menyebabkan orang musafir berkumpul di situ ramai-ramai. Bila orang musafir berkumpul ramai-ramai, menyebabkan orang pergi berjual di situ. Orang pergi berjual, orang berniaga di situ. Menyebabkan petani-petani, penternak bawa barang-barang dia di situ. Maka terbinalah bandar-bandar di wilayah Islam dengan cara ini. Bukan makna bila kerajaan berbelanja rugi duit, tidak. Bila kerajaan berbelanja daripada zakat, daripada faid, daripada bahagian Ibn Sabil dan sebagainya, bila ada kemudahan orang berkumpul. Bila orang berkumpul ada pasar. Bila ada pasar ada kegiatan. Bila ada kegiatan, duit banyak. Pertanian banyak. Perniagaan banyak, maka zakat banyak. Zakat jadi banyak dan cukai bagi orang bukan Islam banyak juga. Orang Islam wajib bayar zakat. Orang bukan Islam bayar jizyah, bayar kharaj. Menyebabkan ekonomi negara meningkat. Ini makna Islam. Dan Tuhan jadikan supaya harta itu diagih-agih. Tak dikumpul oleh kalangan tertentu sahaja. Kekayaan itu diagih. Mereka yang malah-malahlah. Itu cerita lain. Tetapi di sana ada orang rajin yang menjana ekonomi negara. Zaman Nabi ada orang cuba nak tunjuk warung. Nak semayang lama tak boleh tidur langsung. Tinggal anak bini.
Nak duduk masjid dia, duduk berzikir. Nak pakai nak balik. Sapa ke Nabi. Allah Ta'ala menurunkan ayat yang kita baca tadi. Yang kita baca kemudian tadi. Qul man haram min Allah tadi. Turunkan ayat ni. Ditujukan kepada sahabat-sahabat yang nak tunjuk warak ni. Allah Ta'ala tegur mereka. Dan Rasulullah SAW bersabda, man radiba an sunnati falaysa minni. Sesiapa yang tidak suka pada ajaranku, maka dia bukan dari kalanganku, kata Nabi. Aku kahwin, ada isteri, ada anak, ada keluarga, aku makan, aku minum. Ada hari aku puasa sunat, ada hari aku tak puasa. Hak wajib tetap. Ada masa aku tidur, ada masa aku bertahajud. Bukan bertahajud sebanyak tak tidur langsung. Riwayat kitab tasawuf mengatakan setengah orang tak tidur langsung macam malaikat itu pelawak tu bahu. Kononnya kuatnya ibadat sampai tak tidur. Sehingga semaya subuh dengan wuduk semaya Isya. Sampai begitu benar. Berdoa lalu. Kitab-kitab yang berdoa lalu ni. Ini bercangguh dengan ayat Quran. Bercangguh hadis Nabi SAW. Ada kitab-kitab lah ni. Kitab-kitab yang cerita macam ni. Semua riwayat yang bercangguh dengan Quran, dengan hadis kita kena tolak. Kitab tasawuf ke, kitab akidah, kitab apa ke, kena cek balik. Kerana setengah ulama kita bila karangan kitab, dia masuk belaka. Semua riwayat yang betul yang saya dimasuk habis. Masuk Israiliyat. Tujuannya supaya orang belajar dengan berguru. Guru yang mensyarahkan kemudian. Ini bahayanya kalau baca kitab sendiri tak ada guru. Guru yang mursyid, yang mengetahui hadis ni sahih, hadis ni dhaif, hadis ni ada geni-geni bagaimana huraiannya, mesti ada orang yang faham. Rentetan sirah Rasulullah SAW dalam peristiwa ini menunjukkan tentang dasar keadilan negara Islam dalam melaksanakan pengagihan harta berakyat. Pengagihan wajib ditunaikan oleh pemerintah, oleh kerajaan, terutamanya kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Jangan agih pada orang yang tak perlu bantuan, orang yang senang dah. Ini ada orang senang dah minta bantuan juga. Ini silap. Satu kezaliman terhadap masyarakat. Tidak boleh. Ini hak orang yang memerlukan bantuan saja. Ini setengah tu, ibu bapa dia tulis surat, suruh terima kebajikan masyarakat. Padahal dia mampu, tak malu, dia mampu tolong ibu bapa dia. Di sana ada orang yang tak ada penjaga, tak ada, ini perlu lagi. Kalau kita buat kerja macam ni, kita rapah hak orang. Ini satu zalim dalam harta, tak boleh. Beri kepada mereka memerlukan bantuan saja. Orang yang tak perlu bantuan, jangan ambil bantuan, kerana dia sudah ada, kena ada harga diri. Malah ni zaman sekarang ni orang tak ada maruah, tak ada harga diri. Dah ada duit pun minta bantuan juga. Ini silap. Memerlukan bantuan, ini tolong, disebabkan kemiskinan, kehilangan ketua keluarga anak yatim, terputus belanja ketika musafir dan lain-lain. Manakala mereka yang berada pula diperingatkan agar tidak lalai tentang tanggungjawab dan kewajipan terhadap masyarakat yang menjadi pendukung dan tapak kepadanya untuk mendapat harta. Orang kaya kena sedar, dia tak boleh harta kalau tak ada orang miskin. Seorang peniaga tidak akan mendapat keuntungan kalau tiada masyarakat yang menjadi pelanggan. Kena sedar. Petani tidak akan memperoleh apa-apa kalau tidak ada peniaga dan pengguna membeli hasil keluarannya. Orang petani kalau tak ada orang beli, tak ada guna. Tak ada peniaga, tak ada guna. Majikan tidak wujud tanpa buruh. Majikan tak ada kalau buruh tak ada. Kena ada orang bekerja. Pemimpin tidak akan bererti dan tidak punya sebarang nilai tanpa rakyat. Jadi pemimpin, rakyat tak ada. Pergi Pulau Tinggu, istilah saya jadi presiden. Rakyat dia kera dengan tikus. Mesti ada rakyat. Dan begitu seterusnya. Bagi semua peringkat manusia. Tuhan jadikan peringkat. Harta yang begitulah seterusnya bagi semua peringkat manusia. Harta yang datang merupakan rezeki kurnia Allah melalui proses pusingan yang melibatkan semua lapisan hamba dan makhluknya. Maka dengan sebab itulah Allah memerintah
supaya menunaikan kewajipan kepadanya pada harta dan pada masyarakat. Di samping tidak melupai kewajipan terhadap sesama makhluk dengan melalui peruntukan hukum zakat, nafkah, ghanimah, faid, hadiah, sedekah dan lain-lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wadi Al-Qira. Wadi ni lembah Al-Qira. Operasi Wadi Al-Qira. Selepas Fadak, operasi tentera Rasulullah di Fadak, baginda Rasulullah SAW terus bergerak menuju ke Wadi Al-Qira. Di wadi ini, di lembah ini terdapat kumpulan Yahudi yang bergabung dan melakukan pakatan dengan puak Arab tempatan. Bergabung dengan Arab musyrikin untuk menentang Islam. Ketibaan tentera Islam telah disambut dengan serangan panah sehingga menyebabkan Mud'im, hamba kepada Rasulullah SAW, terbunuh. Hamba Rasulullah terbunuh. Kemudian Mud'im begitu mengembirakan orang ramai. Mereka mengucap tahniah kerana Mud'im telah gugur syahid dalam tembaran itu. Rasulullah SAW bersabda, tidak begitu, sebenarnya dia ke neraka. Nabi kata, jazak mati syahid, Nabi kata, ke neraka. Pelik ni, Tuhan beritahu kepada Nabi. Kerana mencuri harta rampasan perang Khaybar. Ini bahayanya, curi harta rampasan perang. Ini perang orang Yahudi. Lepas tu kita orang Islam ada disiplin, ada adab kalau kita berperang. Setelah mendengar sabda Rasulullah SAW itu, tiba-tiba ada seorang sahabat tampil ke hadapan, menyerahkan satu atau dua tali sepatu yang dicurinya. Takut. Dia dengar Mud'im ni masuk neraka kerana curi harta rampasan perang. Ada beberapa sahabat, seorang sahabat terus serah kecil dia tali kasutnya ke Nabi. Dia takut dengan masuk neraka ni. Maka lantas Rasulullah SAW bersabda, tali sepatu ini boleh menyebabkan ke neraka, Nabi kata. Walaupun suatu tali kasut. Ini dalam perang kena jaga adab. Orang boleh sama, boleh merampok, tak boleh. Begitulah keadilan hukum Islam yang mengharamkan penganutnya bersifat buruk dan khianat walaupun ketika darurat, seperti dalam peperangan. Dalam peperangan pun ada adab. Jangan khianat, jangan mencuri, jangan melampau. Tak boleh sewenang-wenang, ada hukum dia. Kalau semayang ada pekah, haji ada pekah, puasa ada pekah, zakat ada pekah, maka jihad pun ada pekah. Kalau nak semayang, kena tahulah pekah semayang. Nak berjihad pun kena tahu pekah jihad. Jangan pakai hentam-hentam semangat begitu saja. Orang ajak pergi berjihad. Berjihad jadi jahat. Bukan jihad, jahat. Merosakkan imej Islam. Tak boleh. Islam yang penuh dengan rasa, walaupun yang penuh dengan rasa marah dan benci dalam perang, namun mereka tetap diperintah supaya terus bermoral tinggi, berakhlak mulia dan teguh berpegang dengan perintah Islam yang murni. Walaupun tengah berperang, nak marah ke musuh, tapi tak boleh jahat. Waqatilu fi sabilillahi yuqatilu lakum wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah orang yang memerangi kamu dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang melampaui batas. Orang serang kita, kita lawan. Tapi jangan melampau. Nak melampau inilah ada hukum dia, mesti kena tahu. Mereka bukan sahaja di arah taat dan patuh dalam perkara ibadat,
bahkan juga dalam hukum-hukum yang berkait dengan peperangan. Untuk itu setiap Muslim diwajibkan berilmu, beriman dan beramal dengan sedemikian rupa. Peristiwa ini berlaku di bulan Safar tahun ke-7 Hijrah. Anda kena ingat, jangan nak perang sendiri je. Pakai semangat pergi berperang, raja pergi perang. Akhirnya lawan sama sendiri macam berlaku dengan Arab. Lawan sama sendiri, bunuh saudara kita yang semayang, saudara kita yang tu. Ini kerana kafir, kerana apa? Senang-senang je hukum kafir. Hukum kafir ni ada hukum dia, ada peraturan dia, ada cara dia, bukan mudah-mudah begitu. Pergi berperang. Seterusnya gerakan ketenteraan di tahun ke-7. Setelah berjaya mematahkan beberapa sayap penting musuh dalam peristiwa Ahzab, Rasulullah SAW terus menggerakkan bala tentera Islam untuk mematahkan kumpulan bersenjata kaum Badawi yang berada di sekitar padang pasir Najat. Najat ni ialah di tengah semenanjung Arab. Hari ini dalam kawasan Riyadh dan kawasan sekitarnya. Ini Najat. Kaum Badawi ini terkenal dengan ganas. Kaum Badawi di kawasan itu begitu aktif dengan gerakan menyerang dan merampok di kawasan berkenaan. Mereka tidak menetap di perkampungan tertentu atau di dalam kota-kota yang khusus. Mereka bergerak secara berpindah randah dari satu tempat ke tempat yang lain. Keadaan ini agak menyukarkan bagi menghadapi dan mematahkan kegiatan mereka. Namun mereka tidak boleh dibiarkan. Quran sebut al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Orang Arab Badawi ini paling kafir dan paling munafik. Quran sebut begitu. Tidak mudah menangani mereka. Untuk mengatasi perkara ini Rasulullah SAW telah mengatur strategi dengan mengambil langkah-langkah perlu yang boleh menggerunkan mereka. Di antaranya ialah menggempur mana-mana yang dapat ditemui bagi tujuan menakutkan yang lain. Paksalah gerakan mencari di padang pasir. Padang pasir ni payah, bukan macam hutan. Dari jauh anda nampak. Payah, operasi yang payah. Satu operasi ketenteraan yang diberi nama Zatul Riqa'. Nama operasi ini Zatul Riqa'. Kita akan mengapa nama dia akan ditekan kemudian. Telah dirancang oleh Rasulullah SAW. Kebanyakan ahli sejarah mengatakan operasi ini berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Kebanyakan mereka. Tetapi mengikut satu kajian yang agak terperinci dengan mengambil kira penglibatan Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, menunjukkan operasi ini berlaku selepas Khaybar, bukan tahun yang ke-4 Hijrah. Berlaku selepas Khaybar, iaitu pada bulan Rabiul Awal tahun ke-7 Hijrah. Kerana tahun ke-4 tu Abu Musa al-Ash'ari tak ada lagi. Ini berlawanan dengan hakikat. Kerana dalam surah Abu Musa dengan Abu Hurairah ada. Kitab tu kata tahun ke-4. Tahun ke-4 kawan ini tak ada lagi. Ini telitinya ulama yang meriwayatkan ini. Gerakan ini bermula dengan sampainya berita kepada Rasulullah SAW bahawa suku Ambar, Bani Sa'labah dan Bani Muharib dari kabilah Ghatfan yang pernah terlibat dalam peperangan Ahzab, bergabung dengan Yahudi dan memiliki Mekah dalam perang Ahzab. Ini penyebatan kaum Ghatfan ini. Badui ini berkabilah Ghatfan sedang mengumpulkan bala tentera mereka. Rasulullah SAW bersama dengan 400 atau 700 tentera terus menuju ke arah musuh. Semasa ketiadaannya, baginda SAW telah menugaskan Abu Zar atau Uthman bin Affan mentadbir Madinah. Yang mana sahabatnya Uthman bin Affan. Kerana Abu Zar ni tidak kuat. Uthman bin Affan lah tokoh yang kuat.
Apabila sampai di kawasan musuh, pasukan Rasulullah SAW berkumpul secara berdepan dengan tentera musuh tanpa melancarkan sebarang serangan. Terus nampak musuh, Nabi nampak dan suruh Nabi suruh jangan serang lagi, duduk situ berkhemah. Di dalam peristiwa inilah berlakunya salat syiddatul khawf, salat ketika berdepan dengan bahaya yang menakutkan. Turun hukum sembahyang syiddatul khawf. Cara salat yang dilakukan adalah secara bergilir dengan dua pasukan yang masing-masing bersolat 2 rakaat. Dan semuanya berimamkan Rasulullah SAW. Baginda sendiri bersolat 4 rakaat. Pasukan pertama sembahyang ikut Nabi 2 rakaat, mufaraqah, pergi. Yang kedua ikut, sambung 2 rakaat kemudian. Jadi semuanya mengimamkan Nabi SAW. Nabi sembahyang 4, yang lain sembahyang 2-2. Suasana perang. Tak bolehlah aku nampak juga. Tugas begitu. Tugas perang lebih besar lagi ini. Mengikut Al-Imam Al-Bukhari, dinamakan peperangan Zatul Riqa'. Nama Zatul Riqa' adalah berpunca dari peristiwa yang dihadapi oleh para sahabat di dalam peperangan ini. Beliau meriwayatkan di dalam kitabnya yang terkenal Sahih Bukhari seperti berikut. Jadi Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa ada. Abu Musa ni datang sebab Khaybar, sebab bukan tahun yang keempat. Ini membetulkan Imam Bukhari ini. Beliau menceritakan kami menyertai Rasulullah SAW dalam keadaan menunggang seekor unta seramai 6 orang. Tak cukup. Seekor unta naik 6 orang. Tiba-tiba ada di kalangan kami yang mengalami pecah tapak kaki. Dan aku sendiri mengalami tercabut beberapa kuku jari kaki. Sehingga kami terpaksa membalut kaki dengan cebisan-cebisan kain. Terpaksa koyokkan kain untuk balut kaki yang luka, kuku yang tercabut. Yang disebut dalam bahasa Arab dengan perkataan ar-riqa', sempurnanya. Maka peristiwa ini dinamakan dengannya. Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir dan ayah dia dua sahabat Nabi. Jabir radhiyallahu anhu, kalau sebut Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa dalam peperangan ini kami telah memilih pokok yang rindang untuk Rasulullah SAW berteduh. Mereka pilih pokok yang rindang untuk Nabi. Nabi berehat. Mereka ambil pokok yang kecil-kecil saja. Beri rehat pada Nabi, menghormati Nabi. Manakala kami semua berteduh di pokok-pokok yang berada di kelilingnya. Kami duduk keliling, Nabi duduk pokok masing-masing. Tengok panah, Nabi duduk pokok yang rindang. Oleh kerana terlalu letih menyebabkan kami semua tertidur. Letih berperang, semua tidur. Tiba-tiba seorang musuh di kalangan Badawi yang liar dan ganah itu berjaya membolosi kami. Musuh boleh masuk, tak sedar. Sehingga dia dapat menghampiri Rasulullah SAW. Sabar kat pokok Nabi tidur. Dan mengambil pedang baginda yang disangkutkan di dalam pokok. Nabi sakut pedang di dalam pokok. Baru dia datang, ambil tak sedar, dia ambil pedang. Rasulullah SAW terjaga ketika pedangnya terhunus di tangan musuh tersebut. Pedang di tangan Badui. Dia terus bertanya kepada Rasulullah SAW, adakah awak takut padaku? Katanya Nabi, mu takut padaku? Baginda Rasulullah bersabda, tidak. Nabi kata, tidak, aku tak takut. Nabi tangan saja, ni hebat Nabi. Aku tak takut. Dia bertanya lagi, siapakah yang dapat menghalangku membunuhmu? Dia tanya Nabi. Sekarang siapa dia yang boleh jagamu daripada aku bunuhmu? Jawab baginda Rasulullah, Allah, kata Nabi. Tiba-tiba tangan Badui itu menggeletar dan pedang itu jatuh. Sebut Allah tu, jatuh pedang. Geletar tangan, jatuh. Rasulullah SAW terus mengambil pedang tersebut dan mengacunya ke arah musuh tadi itu. Saya bersabda, Nabi ambil pedang balik. Akaklah ke dia.
Nabi tanya, siapakah yang dapat menghalangku bertindak ke atasmu? Nabi tanya, dia balas. Sekarang saya beri aku lilin denganmu. Si Badawi itu menjawab, kamu jadilah orang yang baik yang menggunakan pedangmu itu, pedang itu. Takut dia. Baginda Salam bersabda, mengucap dan percayalah bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah, dan aku ini Rasulullah. Nabi ajak masuk Islam. Ajak suruh mengucap dua kalimah syahadah. Badawi itu menjawab, aku berjanji tidak lagi memerangimu dan menyertai orang-orang yang memerangimu. Dia tak masuk Islam. Dia berjanji saja. Aku berjanji, aku tak akan perang denganmu lagi. Aku tak ikut siapa yang berperang denganmu. Akhirnya Rasulullah SAW membebaskannya. Nabi bebaskan dia. Diriwayatkan bahawa dia memberitahu kepada kaumnya. Dia beritahu kepada puak dia, aku berjumpa dengan manusia terbaik yang tidak pernah aku menemuinya, kata dia. Aku tak berjumpa lagi orang yang baik macam ini. Aku nak bunuh dia, dia boleh lepas aku. Akhirnya dia menganut Islam, masuk Islam. Ni, masuk Islam. Menurut Al-Bukhari, namanya Ghawras bin Al-Harith. Nama dia. Dan menurut riwayat Al-Waqidi, namanya Da'thur. Ini khilaf. Ada juga di kalangan ulama yang mengatakan bahawa kejadian itu merupakan dua peristiwa yang berlainan masa. Tempat dan baru yang berlainan. Ada juga mengatakan yang riwayat Bukhari itu lain, riwayat Al-Waqidi lain. Peristiwa yang berlainan. Boleh jadi. Boleh jadi peristiwa yang sama. Kisah ini disebut Imam Nawawi dan kitab Riyadhus Salihin. Cerita Riyadhus Salihin ada kisah ni. Dan peristiwa tadi Rasulullah SAW telah menunjukkan akhlak yang sangat mulia dan terpuji di sisi Allah. Seperti yang disebut di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kazimin al ghadab wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang membelanjakan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang dapat menahan diri ketika marah dan memberi kemaafan kepada manusia yang bersalah. Ayat soal Imran, ayat 124. Ayat ini sifat orang yang muttaqin. Ulaika humul muttaqun. Mereka yang bertakwa. Yang bertakwa itu ialah yang disebut alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara mereka bertakwa itu ialah orang yang membelanjakan harta di masa senang dan susah, yang sanggup menahan kemarahan. Dia marah, dia tak dapat tahan kemarahan dia, dan memaafkan orang walaupun dia marah. Allah mengasihi orang yang melakukan kebaikan. Ini adalah sifat takwa. Sifat takwa itu banyaklah, membelanja, sembahyang, puasa dan lain-lain. Termasuk takwa itu sifat yang tersebut ini. Peristiwa ini juga menunjukkan tentang ketinggian sifat tawakal kepada Allah yang tertanam dalam diri Rasulullah SAW. Sifat inilah yang melayakkannya mendapat pertolongan luar biasa daripada Allah, yang memelihara hambanya yang bertawakal. Orang yang hebat tawakal ni berlaku luar biasa pada dia. Dia tawakal kepada Allah Ta'ala, berlaku luar biasa. Karamah. Kalau Nabi, mukjizat. Peristiwa di atas menunjukkan tidak ada paksaan menganut Islam. Menunjukkan bahawa kita tak boleh paksa orang masuk Islam. Di sini Nabi tak paksa dia masuk Islam. Nabi suruh dia mengucap dulu syahadah, dia tak mahu masuk Islam, sila, maafkan. Akhirnya dia masuk Islam, tanpa paksaan. Seseorang yang menganut Islam mestilah dengan rela hatinya dan secara ikhlas. Menganut Islam secara paksa hanya melahirkan golongan munafik yang tidak berfaedah. Kita paksa orang masuk Islam kerana kita paksa. Tak masuk Islam aku pukul, tak masuk Islam aku bunuh. Dia masuk Islam juga. Masuk Islam tipu. Buat apa? Masuk Islam mesti dengan hati yang ikhlas.
Pendekatan demikian menunjukkan kemurnian ajaran Islam yang akhirnya berjaya menarik orang yang paling keras dan beba menerima Islam dengan penuh keikhlasan. Dan Islam telah berjaya mengubah hati dan akhlaknya. Ini sebab Islam berjaya mengubahkan orang Badui yang paling keras hatinya jadi paling lembut, berakhlak mulia. Tarbiyah, iman, dengan sebab menanamkan keikhlasan dalam diri. Dalam peperangan ini juga berlakunya peristiwa dua sahabat yang ditugaskan untuk berkawal. Mereka ialah Abbad bin Bashir dan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Berlaku peristiwa dalam perang ini. Banyak peristiwa berlaku ini. Dua orang sahabat, Abbad bin Bashir dengan Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, ditugaskan untuk berkawal. Abbad yang sedang bersolat di panah musuh. Manakala Ammar pula yang sepatutnya berkawal tiba-tiba tertidur. Abbad berkawal, Ammar tidur. Tertidur. Abbad kena panah. Abbad meneruskan solatnya sehingga salah. Kena panah, perhabis sembahyang. Ini hebat. Perhabis sembahyang. Dan memberitahu rakannya apa yang berlaku. Sudah sembahyang beritahu. Aku kena panah ni sudah sembahyang dah. Apabila Ammar bertanya, Subhanallah, kata Ammar, mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa tak beritahu? Abbad menjawab, aku sayang untuk memerhatikan satu surah yang aku sedang membacanya. Oh, hebat. Aku sedang baca surah. Sedap baca surah ni, aku sayang nak tinggal, nak berhenti. Sehingga menahan kesakitan kena panah. Demikian contoh para salafus salih dalam menunjukkan keeratan hubungan dengan Allah dan khusyuk ketika mendirikan salat, walaupun ajaran Islam memberi rukhsah, kelonggaran dan kemudahan di medan perang dan salat, walaupun Islam membenarkan bila berlaku begitu berhentilah, ataupun geraklah kawan tu, ni dok. Ni kena panah, kita ni capok duit je gebar. Capok RM50 je gebar. Macam mana? Ini merupakan tahap muqarrabin. Ini muqarrabin yang sentiasa merasa kekurangan dan berdosa walaupun mendapat keampunan dan janji syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui lisan Rasulullah SAW. Operasi ketenteraan ini memberi kesan yang hebat dan menakutkan di hati musuh dari kalangan orang Badui yang terkenal dengan liar, keras dan ganas. Kesannya juga menular kepada puak-puak yang tinggal di kawasan lain yang sudah tidak berani mendongak kepala. Hasil dari itu, keamanan mula bertapak sedikit demi sedikit. Bahkan ada juga di kalangan mereka yang menyerah diri dan menganut Islam. Bila hebat Islam tersebar, menyebabkan orang Badui takut dan ada yang menyerah diri masuk Islam. Apabila sayap ketenteraan musuh dapat dipatahkan, maka musuh kalangan Arab Badui menjadi kecil dan terhakis. Tindakan seterusnya ialah Rasulullah SAW tidak membiarkan mereka berterusan dalam kejahilan. Baginda Rasulullah SAW menugaskan beberapa para sahabat untuk mengajar agama kepada mereka yang baru menganut Islam, di samping mengumpul harta zakat untuk diagihkan kepada mereka yang berhak di dalam negara Islam. Tentera yang dihantar oleh Rasulullah SAW untuk mengawal orang Badui ini dilakukan secara kecil-kecil. Pasukan kecil. Rasulullah SAW telah menugaskan pasukan kecil yang dipertanggungjawabkan kepada ketua-tua yang dilantik di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Strategi yang dilakukan itu telah mencapai kejayaan yang besar dan meninggalkan kesan yang menggalakkan kepada perkembangan Islam. Pasukan itu ialah pasukan Ghalib bin Abdullah Al-Lisi untuk menghadapi Bani Maluh di Qadid. Pasukan Umar bin Al-Khattab untuk menghadapi Hawazin di Turbah. Pasukan Bashir bin Sa'ad Al-Ansari untuk menghadapi Bani Murrah di Fadak.
pasukan Ghalib bin Murrah Al-Lisi untuk menghadapi Bani Awal dan Bani Abad di Sa'labah di Mif'ah. Pasukan Abdullah bin Rawahah dihantar ke Khaybar bagi menghadapi Bashir bin Ghazam yang mengumpulkan Ghatsfan untuk menyerang umat Islam. Pasukan Bashir bin Sa'ad sekali lagi digerakkan untuk menghadapi puak-puak di Yaman, dan Jabar yang mengancam umat Islam. Pasukan Abil Hadrat Al-Aslami bagi menghadapi puak Jasham bin Muawiyah di Ghabah. Keseluruhan pasukan-pasukan tersebut telah mencapai kejayaan dengan beberapa rampasan dan meninggalkan kesan ketakutan ke dalam hati musuh dan memberi kehebatan kepada Islam dan negaranya yang melindungi dakwah dan menyebarkan kebenaran dan keadilan untuk semua. Ini gerakan yang berlaku di masa ini. Wallahu a'lam.